Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Oktober 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Pak Ismail Sabri Yaakob berkata tiada tekanan daripada sesiapa kepada UMNO bahagian untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Menurut Perdana Menteri sementara itu, langkah bahagian-bahagian berkenaan adalah selaras dengan ketetapan dibuat Majlis Tertinggi UMNO sebelum ini. Bahagian bebas untuk membuat sebarang usul. Dan saya berterima kasihlah kepada bahagian-bahagian. Saya difahamkan 152 bahagian membuat usul menyokong saya sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU 2015. Ini pun berdasarkan kepada keputusan MT. MT telah pun membuat keputusan di dalam mesyuarat MT untuk menamakan saya sebagai Perdana Menteri. Dan perkara yang sama juga telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Presiden UMNO sewaktu mesyuarat agung luar biasa telah pun diumumkan. Sebelum ini dilaporkan mesyuarat UMNO bahagian yang diadakan hujung minggu lalu menyaksikan hampir kesemua 191 bahagian meluluskan usul menyokong Ismail sebagai Perdana Menteri. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terus mengumumkan bahawa Ismail kekal sebagai poster boy BN dan calon PM bagi PRU ke-15. Sementara itu katanya BN akan menunggu selepas keputusan PRU sebelum menentukan sama ada akan bekerjasama dengan mana-mana parti lain bagi membentuk kerajaan. Kita cross the bridge dulu lah. Lepas tu sebab kita buat andaian terlalu awal pun susah juga. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku dalam pilihan raya nanti. Jadi lepas pilihan raya nanti, keputusan dah buat, insyaAllah kita akan buatlah apa-apa saja keputusan demi kepentingan negara dan yang pentingnya kita nakkan sebuah kerajaan yang stabil. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dikatakan telah menyenarai pendekkan pilihan kerusi untuk ditandinginya pada PRU 15. Menurut sumber PH Perak, 3 kerusi tersebut adalah di Tambun Perak dan 2 lagi di Lembah Kelang. Bercakap kepada Malaysia Kini, sumber tersebut berkata Anwar sedang mempertimbangkan secara serius untuk bertanding di Tambun walaupun belum ada kata putus dibuat setakat ini. Bagaimanapun, PH Perak mendesak Presiden PKR itu membuat pengumuman terbuka pada konvensyen gabungan itu di Ipoh Khamis ini. Sumber tersebut bagaimanapun tidak mendedahkan 2 kerusi Lembah Kelang yang disenarai pendekkan. Spekulasi bertiup kencang bahawa Gombak termasuk dalam senarai walaupun pengerusi PH Selangor Amiruddin Syari berkata muka baru akan diletakkan di kerusi yang disandang Azmin Ali itu. Pencalonan Anwar di Tambun, kerusi yang disandang Ahmad Faizal Azumu dari Bersatu akan menjadi pemangkin besar buat PH di negeri itu. DAP juga membuat langkah berani dan dijangka meletakkan bekas Ketua Pemuda Howard Lee di Gerik, kerusi luar bandar majoriti Melayu. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Penyandang Ahli Parlimen Putrajaya Tengku Adnan Tengku Mansur mendakwa Dr. Mahathir Mohamad pernah meminta pertolongan untuk menyelamatkannya dari parti komponen PH. Bagaimanapun katanya dia tidak sanggup mengkhianati kepercayaan rakyat dan parti selepas diajak untuk meninggalkan UMNO. Ketua UMNO bahagian Putrajaya itu dipetik UMNO Online sebagai berkata bekas Perdana Menteri itu mendakwa tidak tahan dengan Menteri DAP dan Amanah dalam Kabinet PH. Tengku Adnan yang juga dikenali sebagai Kunan berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian mesyuarat UMNO bahagian Putrajaya pada Ahad lalu. Tambahnya keadaan negara kucak-kacir ketika PH mengambil alih kerajaan masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Menurutnya perkara sama turut berlaku di sepanjang 17 bulan pentadbiran Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Dalam ucapannya, Tengku Adnan menggesa akar umbi UMNO untuk terus memperjuangkan bangsa Melayu, agama dan negara bagi memastikan UMNO dan BN memperoleh kemenangan dalam pilihan raya umum ke-15. Cabaran undang-undang oleh penyandang Ahli Parlimen Kelang berhubung PRU 15 bersifat akademik memandangkan Parlimen sudah dibubarkan. Dalam afidavit yang difailkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Ismail Sabri Yaakob mendakwa Agong telah menyitahkan agar PRU 15 diadakan sebelum musim tengkujuh. Afidavit Ismail dan kerajaan difailkan bagi menyokong permohonan pembatalan tindakan undang-undang oleh Charles Santiago yang memohon perintah mahkamah
agar PRU tidak dibuat tahun ini. Dalam tindakan undang-undangnya, Charles membangkitkan kebimbangan terhadap risiko banjir yang dihadapi pengundi. Beberapa hari kemudian, 3 defendant yang dinamakan iaitu Ismail, Kerajaan dan SPR memfailkan permohonan untuk membatalkan tindakan itu. Menurut salinan affidavit yang dilihat Malaysia Kini, Ismail dan Kerajaan berkata Agong telah menggunakan kuasa di bawah perlembagaan secara wajar untuk membubarkan Parlimen selepas permohonan dibuat Perdana Menteri sementara. Ismail dan Kerajaan juga mendakwa Mahkamah tiada kuasa untuk mendengar tindakan undang-undang itu kerana kuasa agung untuk membubarkan Parlimen bukan perkara yang boleh dicabar di mahkamah. Ismail turut menyifatkan tindakan undang-undang Charles bermotif politik dan cuba menghalang SPR menjalankan tugasnya menurut perlembagaan dan undang-undang. Baik, berita seterusnya. Barisan Nasional Johor hari ini mendesak Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk melakukan permohonan maaf secara terbuka. Ini berikutan Presiden muda itu didakwa menuduh gabungan itu terlibat dalam gangguan semasa ceramahnya di Muar Ahad lepas. Pengarah operasi BN Johor On Hafiz Ghazi berkata, Syed Saddiq tanpa usul periksa dan bukti telah membuat fitnah dengan menuduh gabungan itu mencetuskan kekicauan pada ceramah tersebut. Kekecewaan berlaku apabila kira-kira 30 individu tidak dikenali muncul pada program ceramah Mega Muar Anjuran Muda dan melakukan provokasi ketika Syed Saddiq menyampaikan ucapan. Kumpulan individu berkenaan melaungkan jeritan penipu ketika dia bercakap mengenai bantuan yang disalurkannya di Muar sepanjang menjadi ahli parlimen. Dalam reaksi balasnya, Syed Saddiq mendakwa kekecewaan tersebut merupakan taktik yang dilakukan oleh UMNO dan BN. Ini biasalah taktik UMNO Barisan Nasional. Taktik UMNO BN, bila tak boleh lawan dengan hujah, inilah cara mereka. Dalam kenyataannya, On yang juga Menteri Besar Johor itu berkata, Syed Saddiq perlu menghentikan politik tidak matang selain bertanggungjawab atas tuduhan melulu yang bertujuan menimbulkan perasaan benci rakyat terhadap UMNO dan BN. Kementerian Pendidikan tidak pernah menghalang para guru daripada menyatakan pandangan dan kebimbangan mereka, kata Muhammad Razim Majidin. Kenyataan Menteri Kanan Pendidikan itu dibuat bagi mengulas dakwaan bahawa pihaknya tidak terbuka menerima pandangan dan luahan yang disuarakan para guru. Dalam mana-mana sesi penjumpaan dialog saya dengan guru-guru, siapa-siapa yang pernah mengikutinya akan mengetahui bahawa tidak ada sebarang ruang untuk saya tutup. Saya tak pernah tutup ruang untuk guru memberi sebarang pandangan. Boleh tengok bagaimana banyak penambahbaikan yang kita buat di kementerian ini berdasarkan pandangan daripada guru-guru. Baru-baru ini, seorang guru sekolah rendah Muhammad Fadli Saleh menyuarakan kebimbangan bakal dikenakan tindakan buang kerja atau turun pangkat selepas menyatakan kritikan secara terbuka. Antara yang disuarakannya adalah sukatan mata pelajaran matematik sekolah rendah yang menurutnya terlalu tinggi, terlalu ramai murid dalam kelas serta isu beg berat yang perlu digalas para murid. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.